Bismillahirrahmanirrahim. Lau. Kaidah 14 ya. Lau sekiranya. Lau sekiranya. Janna menjadi gila. Lau janna menjadi gila. Lau sekiranya janna menjadi gila. Al-murtaddu orang murtad. Wajaba maka wajib alaihi ke atasnya al-qada'u qada. Salawat ayyamil jununi. Salawat ayyamil jununi. Salawat ayyami al-jununi. Aidan wajib qada ayyamil jununi aidan. Apa i'rab aidan apa? Aidan maf'ulul mutlaq li fi'lil mahdzuf taqdiru ya'idu aidan. Okey. Aidan sekiranya janna menjadi gila orang murtad, maka wajib alaihi ke atasnya al-qada salat ayyam hari-hari gila dia murtad. Sebab apa? Tolak hudud. Murtad. Mengapa? Murtad sebab apa? Hudud tak sesuai dilaksanakan Malaysia. Murtad dia. Tiba-tiba jadi gila. Okey. Walau jannal murtadu, sekiranya orang murtad jadi gila, tiba-tiba dia bertobat balik. Okey. Gila, sembuh, bertobat balik. Dia bertobat, mengucap balik. Dia wajib qada solat dia sewaktu gila. Biarpun waktu dia gila tadi wajib dia qada solat. Bi khilafi bersalahan. Idza apabila hadatil murtaddatu hadati haid al-murtaddatu orang murtad. Jadi dia masuk ke dalam sistem Islam, tolak poligami dalam Islam, kafir dia, murtad dia. Okey. Sebab apa? Sebab tolak syariat poligami. Dia kata apa? Poligami tak ada. Kalau Islam boleh hapuskan pergambaan, mengapa poligami tak boleh dihapuskan? Kafir dia, jadi murtad dia. Sebab tolak benda yang qat'i min ad-din bi darurah, jadi murtad dia. Sebab murtad dia haid. Fikir balik, jadi manusia balik, akal waras balik, mustadar, silap dia. Bertaubat balik, mengucap balik, masuk Islam balik. Jadi perlu qada kan? Solat dia sewaktu dia tinggal waktu haid tadi tak perlu qada. Tak perlu dia qada. Okey. Boleh faham ni? Okey. Bi khilafi idza hadil murtaddu
La taqdi. La taqdi. La tidak. La tidak. La tidak. Taqdi dia qadha. Salawati. Atas ini bukan salawat dah. Salawati. Jamak muannas salim. Mana ada baris atas. Okey, salawati ya. Bukan salawat. La taqdi salawati. La taqdi salawati. Dia tak qadha. La tidak taqdim qadha salawati salat. Ayyamal haidhi. Salawat ayami boleh, ayyam boleh. Ayyamil haidhi. Ayyami al-haidhi. Ayyami al-haidhi. Salawat hari-hari haid dia. Okey. Dapat ya? Kalau orang murtad, lelaki murtad, dia gila. Dia sedar, dia mengucap balik, masuk Islam balik, bertaubat semua dosa dia balik. Dia wajib qadha solat waktu gila dia. Waktu tak gila, waktu gila wajib qadha. Tapi kalau perempuan ni murtad, dia murtad, dia tinggal solat waktu tak haid dan juga waktu haid. Waktu tak haid kena ganti, waktu haid tak perlu ganti. Sebab apa? Lianna kerana suquta gugurnya al-qada'i qada anil haidhi daripada haid anit daripada al-haidhi daripada haid azimatun merupakan satu hukuman azimah. Apa nak azimah kita sebut hari tu? Dalam sufi, hukum disyariatkan pada asal secara umum. Azimah. Sembahyang 4 rakaat azimah, zuhur 4 rakaat azimah, qasar rukhsah. Puasa azimah, boleh berbuka pada waktu orang sakit, rukhsah. Wa anil jununi dan daripada orang gila. Wa anil jununi dan daripada orang gila ini. Wa anil junun dan daripada orang gila ini rukhsatun, dia ada hukum rukhsah, bukan azimah. Rukhsatun, rukhsah, dia merupakan satu rukhsah, keringanan. Nampak tu? Okey ya? Jelas. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mengapa orang kalau dia murtad, lepas dia murtad dia gila, dia masuk Islam balik, dia perlu qadha solat dia waktu dia tak gila dan juga waktu gila. Sedangkan orang gila tak wajib solat kan? Tapi dia sebut apa? Sebab tak wajib solat pada orang gila itu adalah rukhsah, hanya keringanan Allah yang beri. Jadi sedang kita sebut kaedah kita apa? Apa kaedah kita baca balik? Jom Ahmad. Kaedah kita ar-rukhsah. Kaedah 14 ar-rukhsah tu. Ar-rukhsah. Nampak kan? Boleh tak baris tu? Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Tak boleh. Ar-rukhsah rukhsah itu keringanan itu. La tidak tunatu dikelilingi bil ma'asi
dengan sebab maksiat. Keringanan yang Allah beri bukan dengan sebab maksiat. Jadi ya, nak pergi KK niat nak tengok pertandingan Ratu Keamatan, tak boleh buat kosong. Ya, nak pergi ke KK nak apa? Nak tengok pertandingan Ratu Keamatan, tak boleh buat apa? Kosong. Sebab apa? Sebab kita kosong solat itu keringanan rusuh yang Allah berikan, bukan untuk maksiat, tapi untuk rahmat untuk hamba-Nya yang taat pada dia, bagi ringan sikit. Bonus untuk hamba-Nya yang taat. Tapi nak pergi apa? Nak pergi tengok pesta keamatan. Tapi macam mana kerja ni? Nak pergi apa? Ada kerja di KK, seminar perubatan denggi. Tapi selepas tu pergi tengok pesta keamatan. Boleh kau kosong? Boleh. Sebab apa? Boleh sebab apa? Sebab itu niat sampingan. Dia kena niat mana yang apa? Yang banyak. Sebab dia sebut ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Sebab tu anak bawah saya apa? Nak pergi tengok bola final, terlepas kena lawan kan? Kamu pergi kena buat, nak pergi tengok bola tengok, itu bukan ketaatan tu dengan orang pakai seluar pendek punya. Kamu pergi KL tak boleh buat apa? Kosong. Tak boleh kosong, tak ada jamaah. Nabi dia apa? Bukan kami nak pergi tu, kami nak pergi melawat masjid negara. Kami bukan nak pergi tengok, tapi kebetulan ada final buat Kedah lawan, jadi terpaksa kami pergi tengok. Lihat kami nak pergi apa? Nak pergi melawat masjid negara. Tapi ingat niat maksiat, mana benda tu ada maksiat, tujuan kita memang benda tu maksiat, tak boleh buat apa? Kosong. Tapi kalau maksiat dalam apa? Sebab tu disebut contoh minggu lepas, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan Allah ini tidak dikelilingi oleh maksiat. Jadi niat dia nak pergi untuk apa? Contoh, okey, dia pergi untuk apa? Untuk merasmikan pesta keamatan Ratu Cantik. Dia naik bas daripada untuk rasmi kan? Maksiat tak maksiat? Maksiat. Daripada bas KK dia boleh naik pada jam 8, dia baca Quran sampai KK. Berapa habis? 8 juzuk. Sejam sejuzuk. Boleh khusar tak boleh khusar? Sebab apa? Biarpun dia baca Quran 8 juzuk, 8 jam 8 juzuk dia habis. Sampai sana, habis 8 juzuk sudah. Boleh khusar? Tetap musafir dia musafir maksiat. Tapi kalau dia pula daripada belum enjin start lagi mengata orang terus, orang ni tak betul, orang ni mengumpat, orang ni mengumpat dulu. Kemudian apa? Naik bas pula, duduk pula pelancong masalah pula, pegang raba paha semua. Tapi niat apa? Niat nak pergi apa? Nak pergi bikin masjid kota apa? Nak renovate masjid kota apa? Kota baru. Kota baru. Boleh khusar tak boleh? Sebab apa? Sebab rukhsah tadi terikat dengan apa? Dengan sebab dia. Dengan musafir tadi. Jadi musafir dia tujuan apa? Sebab tu kita sebut beza antara apa? Beza antara musafir untuk maksiat dengan maksiat dalam musafir. Boleh faham tak? Jadi sini ar-rukhasu, boleh faham kaedah dia? Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah ini tidak dikelilingi oleh maksiat. Rukhsah ini kita sebut dia adalah bonus atau keringanan Allah SWT untuk memudahkan hamba yang taat mentaatinya. Jadi cukup saya kata tu. Boleh faham ni? Masalah murtad. Sekejap ya. Jadi kita sebut yang kita baca murtad ni apa? Ini ulama fatwa zaman dulu. Zaman hukum Islam dilaksanakan. Zaman orang munafik pun kena sembahyang. Zaman orang munafik pun kena sembahyang. Tak sembahyang, hilang lahir. Jadi sebab tu orang gila, dia murtad, kena qada balik. Dia zindik, dia lari ke kafir Arbi, dia lari ke negara kafir, murtad, tiba-tiba bertobat balik ke Islam, kena qada balik dia. Sebab dulu hukum Islam dilaksanakan, orang tak berani tinggal solat. Tapi sekarang, sebab tu saya sebut pasal qada solat ni. Ya, waktu bila Imam Nawawi hidup, waktu syariat Islam dilaksanakan. Waktu bila Imam Syafi'i hidup, waktu syariat Islam dilaksanakan. Tapi kita sekarang, umur 50 baru nak balik kepada Allah. Umur 40 baru nak balik kepada Allah. Umur 35 baru nak balik kepada Allah. Sedangkan balik wajib solat umur berapa? 15 tahun. Jadi sebab itu saya sebut masalah fatwa ini masalah cukup berbeza dengan masalah fiqh. Ini fiqh secara
umum. Sebab itu masalah qada ni, saya ingat sampai sekarang, saya pernah cerita sebelum ni, macam mana saya dengan syekh saya dulu, Syekh Abdul Qadir bin Sa'di, kami jalan, okey, habis kuliah saya berjalan dengan Syekh Abdul Qadir bin Sa'di. Okey, datang seorang budak Bosnia, umur, kita tahu Bosnia kan perang Balkan dulu, mereka kenal Islam bah. Sebab apa? Sebab mereka kenal Islam sebab mereka tahu orang Serbia perangi mereka. Sebab lepas jatuhnya kerajaan Yugoslavia, jadi semua negara-negara tu nak merdeka. Apa? Croatia nak merdeka. Okey, kemudian apa? Macedonia nak merdeka. Bosnia nak merdeka. Mula-mula Serbia, sebab Serbia ni mereka adalah asas pembentukan negara Yugoslavia. Pembentukan asas negara Yugoslavia. Sebab kalau orang minat bola dulu tahu kan Yugoslavia atau negara kuat kan? Bola tu. Okey, Yugoslavia. Jadi hancur Yugoslavia. Okey. Croatia, Serbia kuat. Tiba-tiba terjadi peperangan, bukan Serbia dan Croatia. Mula-mula Serbia dan Croatia. Akhirnya orang Islam jadi mangsa. Diperangi orang Croatia, diperangi orang Serbia. Jadi waktu mereka sedar mereka ni Islam, baru mereka sedar 1990 perang Balkan. Jadi sebagian mereka mula cari Islam, pergi ke Jordan, pergi ke Mesir nak belajar Islam. Jadi sampai sana 94, 99 tu, ramai pelajar Bosnia. Jadi awal-awal ni syekh saya bukan, dia mengajar saya kan. Jadi datang orang Bosnia seorang pandai lepas sekat dia, kami tengah berjalan sekat, dia kata, syekh, wajib tak kita qada solat kita yang kita tinggal selama ni? Jadi dia kata, naam, wajib kita qada solat. Dia pun berjalan lah. Jadi saya tanya dia, kami jalan lagi cerita, atadri ala man aftaita, kau sedarkah? Saya tanya ke dia kan, kau sedarkan kepada siapa kau bagi fatwa? Limada? Kenapa? Haula'i araful Islam qabla ayyam. Mereka ni kenal Islam baru 2-3 hari saja. Mereka ni kenal Islam baru 2-3 hari. Ta'muruhum bi qada jami' salawatihim. Kau suruh mereka qada 10 sinin, berapa puluh tahun mereka tinggal solat, baru sekarang baru mereka kenal solat tu, baru mereka kenal Islam. Disebut idzan lima la tufti bi ra'yi Ahmad. Cukuplah kita bagi fatwa, mengapa kau tak bagi fatwa dia kepada pendapat Imam Ahmad? Bagi fatwa Imam Ahmad. Dia kata, iya kan, betul kan? Ya, sebab apa? Sebab baru kenal Islam 3 tahun kita suruh qada balik solat. Nah, sebab tu pernah orang marah tu. Noh, Ustaz Nazri kata sampai tinggal solat tak perlu qada. Sebab saya pernah jumpa, dia sebut gitu, kalau kena qada solat aku 60 sudah. Kalau begitu biarlah aku mati tak solat, biarlah anak aku solat. Macam mana kita jumpa Allah? Sebab fatwa kita, sebab pendapat kita jumpa dia. Dia jumpa Allah dengan tak solat. Sebab tu pernah ada ustaz jumpa saya, mengapa? Ini bukan pendapat saya. Ya, memang bukan pendapat Syafi'i, tapi suasana kita lihat sekarang macam mana. Saya kata, saya cakap, kalaulah Allah tanya aku, mengapa aku cakap begitu? Nanti kau jawab depan Allah, ya Allah, supaya manusia tak lari pada Engkau, ya Allah, supaya hamba-hambamu tak lari padamu, ya Allah. Kalau Allah tanya, mengapa kau bagi fatwa ni, fatwa Imam Ahmad untuk mereka? Ya Allah, supaya hamba-hambamu tak lari padamu. Pernah saya dengar, lebih baik aku mati. Nak qada macam mana? Lebih baik aku mati tak sembahyang lah, biarlah anak aku saya sembahyang. Sebab Allah sebut, Bashir wala tunaffiru, gembirakan orang dengan rahmat Allah. Wala tunaffiru, jangan kamu bagi orang lari pada rahmat Allah. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan mereka, jangan kamu susah mereka. Allah sebut Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampau berdiri mereka sendiri. Mereka buat jahat, mereka melampau diri mereka sendiri. Allah tak rugi apa-apa. Kalau kamu, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi afjara minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, segala orang terdahulu pada kamu, orang kemudian kamu, manusia kamu, jin kamu, semua kamu ini berada hati sejahat-jahat manusia, tidak sedikit pun berkurang kekuasaan aku. Allah rugi apa? Antumul fuqara ila Allah, kamu memerlukan Allah. Jadi Allah sebut Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang melampau berdiri mereka sendiri, melampau. Tapi kita lama mana saya melampau?
Sebab ada suara hati yang balik panggil kita balik kepada Tuhan. Siapa pun yang bohong, mesti ada panggilan suara hati untuk menjadi tenang dengan kehidupan, untuk balik menjadi seorang hamba. Jadi la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu taqnut, berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa kamu. Innahu wal ghafurur rahim, dia Maha Pengampun. Sebab saya sebut ya, untuk orang saya, untuk orang macam saya, orang macam ustaz, saya kata kalau tinggal solat kena qada. Untuk orang macam saya, orang macam ustaz, tinggal solat kena qada. Ini kita pegang betul mazhab Syafi'i, kita taklid betul, jangan kita lepas. Sebab apa? Sebab kita sedar mata, nah celik mata tak solat, sebari kau tak solat, nah kayu siap dulu. Balik rumah soalan pertama sampai balik sampai sekolah, apa soalan bapak kita tanya? Surah solat ke apa? Belum. Bukan tanya makan ke belum. Surah solat ke apa? Belum. Balik sekolah sampai rumah soalan pertama apa? Surah solat ke apa? Belum. Petang balik sekolah agama apa? Tanya lagi. Surah solat asar ke apa? Belum. Balik main bola, balik rumah, mandi cepat, maghrib sudah. Okey, untuk orang begini wajib qada solat. Tapi kalau orang datuk dia pun tak sembahyang, bapak pun tak sembahyang, dia pun umur 40, 50, 30 baru nak berkawan dengan orang sembahyang, baru nak senang sembahyang. Untuk orang begini Rasulullah balik 15 tahun yang dia tinggalkan. Boleh faham tak? Sebab tu kita belajar fiqh ni satu kefahaman. Macam mana sebab tu Rasul sebut Basyur, nanti kita akan pada dalam sufi, kita akan babul fatwa. Sebab dalam babul fatwa tu kaedah dia ar-ra'yu marjuh yakunu rajan ila yaqdil masalah. Pendapat yang masalah kita pandang lemah sebab kita tak pegang, tapi dia akan menjadi pendapat yang kuat apabila suasana menuntutnya. Ini dalam kaedah fatwa. Sebab tu kadang-kadang orang benda qada solat tak solat boleh jadi perpecahan besar. Boleh faham tak? Sebab inilah bahagian fatwa. Fiqh memang, bahkan kita orang gila pun kalau kita sebut sekarang, nah, orang murtad ni kita pujuk supaya balik pada Islam. Nak pujuk balik pada Islam, nah daripada qada solat lagi berat dia nak balik pada Islam. Dulu apa? Dia murtad, nah bagi tempoh 3 hari tak masuk Islam balik, penggal leher. Man badali faqtulu. Siapa ada kan penggal leher? Ada kan penggal leher orang murtad sekarang? Adalah, tapi orang persediaan yang buat. Okey, boleh faham tak? Sekarang tak ada hukum Islam. Okey, jelas ya? Okey, jadi cukup sekarang. Ada soalan? Soalannya ada soalan. Ya. Dihukumlah yang koma yang bagi kan tidak sah. Hukum solat. Okey. Dia sebabnya kita sebut itu. Kita sebut perkataan madarut taklif apa dia? Madarut taklif. Madar ni mana? Madar ni dikelilingi hukum tu apa? Hukum ni sebenarnya terkait dengan apa? Kita sebut itu dengan apa? Ahliyah, kita sebut ahliyah tu dengan akal. Hukum ni terkait dengan akal. Sebab Allah sebut rufi'al qalam an salasatin, dia angkat catatan amalan pada 3 golongan. Ada sabi hatta yahtalim, an-naim hatta yastasqi, orang tidur sehingga dia terjaga. Ada sabi hatta yahtalim, kanak-kanak sehingga dia balik. Wanil majnun hatta yafiq, orang gila sehingga dia berakal. Okey. Sekarang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut 2, tidur dengan gila. Tidur kita usahakan, memang Allah bagi tidur, kita usahakan. Gila bukan kita usahakan, dia kita pilih ahliyah apa? As-samawiyah, bukan ahliyah muktasab. Awarid al-muktasabah bukan, awarid ahliyah al-samawiyah. Jadi tidur ni usaha kita, gila bukan usaha kita. Tidur kena qada tak kena qada? Kena qada tak kena qada? Kena. Gila tak kena. Sebab Rasul sebut apa? Idza apa? Okey, man nasiya an man nama an salatin aw nasiya falyusalli idza karaha.
Siapa tinggal solat sebab dia tidur atau dia lupa, maka dia solat apabila dia ingat. Jadi asalnya tidur tak kena qada, gila tak kena qada, kanak-kanak tak kena qada. Jadi gila tak kena qada, kanak-kanak tak kena qada. Tapi tiba-tiba tidur, ada dalil lain yang mengatakan wajib qada. Apa dia tadi? Jadi sini sekarang orang yang dikenakan ubat bius. Orang kena ubat bius, satu, adakah bius ni sama dengan gila? Tak sama kan? Okey. Kita nak kias mana? Nak kias dengan gila atau nak kias dengan orang tidur? Disuntik ubat bius, kita nak kias orang gila. Apabila kita kias orang gila atas dasar apa? Dia tak sedar, hilang akal, maka kita sebut situ dia tak wajib solat sebab akal dia hilang. Mana satu segi ini dia sama seperti orang gila, dia tak sedar langsung, tak ada akal untuk sedar masuk waktu zuhur. Tapi kalau kita kiaskan pada orang tidur, boleh tak kias? Boleh. Sebab apa? Itu usaha dia, dia yang suntik, setkan waktu bila dia tidur. Tapi apa berbezanya daripada orang tidur? Kita kejut dia tak bangun. Tidur kejut dia bangun. Orang kena bius, kau kejut dia tak bangun. Nak kias dengan orang gila bukan usaha dia, tapi bius usaha kita. Nampak jelas tak? Jelas kan? Jadi orang kena bius ni kita nak kias orang tidur atau kias orang gila. Masing-masing ada persamaan, masing-masing ada persamaan. Sama orang gila tak sedar, kejut pun tak sedar daripada bius dia. Beza pada orang gila, dia diusahakan. Dengan tidur, sama dengan tidur, dia diusahakan, usaha begini tidur. Tapi beza dengan tidur, kita kejut dia tak bangun, kita kejut dia pun tak bangun. Jadi sini dia berbeza pada tidur. Jadi sekarang kita nak kias mana? Kalau siapa kiaskan pada gila, dia kata apa? Tak wajib solat. Dan ini dipegang oleh kebanyakan ulama. Makna orang yang bius tu tak wajib solat. Sebab apa? Dia telah hilang akal, tak sedar langsung, kejut pun dia tak bangun. Makna waktu itu, contoh dia bius jam 10, jam 11 dia pingsan sudah kan? Jadi masuk waktu zuhur jam 12.30. Jadi apabila masuk waktu zuhur, tuntutan dia solat zuhur tadi, dia sedar tak sedar? Ada akalkah untuk memahami solat tadi? Tak ada akal kan? Habis waktu zuhur bila? Waktu asar. Makna sewaktu tuntutan tadi dia dalam keadaan tidak berakal. Boleh faham ni? Jelas doktor? Jadi situ dia kata tak wajib solat. Tapi ada kata tak, dia wajib sebab dia usahakan. Jadi sebab tu walaupun kita yang kata tak wajib, dia kata apa? Walaupun kita kata tak wajib, tapi dia tetap disunatkan qada. Sebab nak jaga orang mengatakan wajib qada. Jadi macam mana kalau kita qada lah? Bukan selalu, bukan hari-hari kita dibius kan? Kalau saya apa? Okey, qada lah. Kita bukan apa? Sebab bukan hari-hari dibius. Susah sangat nak qada. Kalau gila lama. Okey. Jadi kalau bius tu kita qada lah. Okey, jelas ya? Kita ambil hukum tidur. Okey, lagi soalan. Kita dah selesai. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا ورزق اتباعه والباطل باطلا ورزق اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل وجه المتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله كل حال النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mana kau mau bius kah atau tembak?